Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi pagi ni aku akan tunjuk dua tutorial simple ataupun basic untuk Jawi font ataupun wording Jawi, dan satu lagi 3D text disebabkan undian yang aku buat kan, yang aku tanya semalam, siapa nak belajar 3D text, siapa nak belajar Jawi. So kedua-duanya undian yang sama, 4-4. So aku akan tunjuk secara basic kedua-dua method tersebut. Jadi firstly kita akan pergi ke font Jawi ataupun wording Jawi secara mudah. Kena buka Adobe Photoshop. Dan untuk makluman korang font Jawi ataupun wording Jawi ni hanya capable untuk Adobe CS6 sahaja. So CS5, CS4 dan CS3 yang ke bawah dia memang tak boleh untuk font Jawi ni, melainkan menggunakan Microsoft Word. Microsoft Word pun boleh guna Jawi, cuma Jawi yang basic Tapi kalau CS6 ni Jawi yang macam-macam macam-macam font, Jawi Kufi, Jawi Hot dan sebagainya. Jadi buka dulu Photoshop. Dan aku akan ambil international paper A4. Kita okey je. Dan biasanya kalau untuk wording ni nak bagi nampak lagi jelas, kita bagi rotate dia punya canvas ni tu, supaya vertical. Okey. Lepas tu boleh zoom. Okey, aku bagi masa untuk korang set up dulu PC ataupun komputer dengan Photoshop dan sebagainya. Tak sure dah live ke belum. Okey. Okay, firstly apa yang korang kena buat dekat setting untuk Photoshop ni, korang pergi dekat edit dan preference Okay, dekat bahagian preference ni buka je general dulu. Dan akan keluar macam ni Dan dekat bahagian type, okay, untuk type option ni make sure kita choose untuk Middle Eastern Middle Eastern ni sebagaimana yang kita tahu, Timur Tengah. So tengok support European, Arabic, Hebrew and etc. So Middle Eastern, okay. Dan bila korang setting tu, korang kena tutup dulu Photoshop. Lepas tu buka balik lepas tu buka macam tadi, A4 paper. Lepas tu kita rotate dia jadi vertical. Kita zoom sikit. Okay, sekarang dia setting dah Middle Eastern. Dan tapi bila korang klik untuk type ni,
kan. Bila typing contoh, saya suka makan buah. Okay, kita tukar color hitam jadi nampak. Okay, dan kita besarkan sikit lah. Okay, kalau perasan kan dia masih tulisan Rumi lah, ataupun wording biasa yang kita pakai. Disebabkan kat bahagian kanan bawah sekali ni, dekat korang punya keyboard setting, English, masih English. So, kalau belum install untuk Arabic, tak kisah Arabic Algeria ke apa, Bahrain dan sebagainya, boleh lah, tak ada masalah. So, aku ambil Arabic Algeria ni dan aku akan klik lah. So, bila klik, make sure dia punya icon ni in Arabic setting lah. So, bila dah setting preference tadi, Middle Eastern, lepas tu keyboard laptop dah setting untuk Arabic. Okay, bila type, dia akan keluar tulisan Jawi. Dan nak mudahnya bagi aku lah, untuk yang malas nak check satu-satu button apa yang korang tekan untuk keluar tulisan Jawi, certain tulisan Jawi yang korang nak tu, boleh lah beli stiker untuk apa, stiker untuk font Jawi tu kan, tampal dekat keyboard supaya lagi mudah. Macam aku tak ada keyboard Jawi, so aku kena check satu-satu lah. Contoh huruf Ra kan. Okay, Ra adalah huruf V. Mim, kita kena check satu-satu. Mim adalah L. Dot. Okay, dot adalah Q, atas sekali Q. Ramadan. Alif adalah huruf H. Okay, Nun huruf K. Okay. So, dah jadi lah font Ramadan. Okay, kita tambah sikit lah Kaf. Mana betapa susah kan kalau tak ada stiker Jawi tu, nak kena check satu-satu kan. Huruf Ra tadi V, huruf Ya D, Karim. Mim tadi L, Ramadan Karim. Okay, bila dah macam ni, kita bagi besar sikit, contoh 200. Tak boleh. Okay, tak boleh besar macam tu kan. So, kalau tak boleh kaedah besar macam ni, kita just select tool ataupun V. Kita Ctrl T lah untuk resize, bagi besar. Okay, font yang contoh tadi tu boleh delete lah. So, klik layer ni, kita bawa atas sikit. Dan kita tengok kalau ada perubahan. Okay, tak ada. Okay, kalau perasan, ni boleh katakan hot lah. Aku tak tahu ni hot apa. Tapi kalau perasan, kita bold ni. Dan dekat ikon font list ni, korang boleh search lah dekat Google Arabic font for Photoshop dan sebagainya. Dan nanti dia akan bagi package lah untuk download font-font hot yang pelbagai. Contoh aku ambil yang ni kan, Ahsa kan. Okay, dia akan jadi hot macam ni lah. Dan bila kita scroll, itu kita tengok satu-satu font apa yang kita nak kan. Okay, kita scroll ni. Okay, ni Ramadan Karim. Okay. Dan kalau perasan pelbagai lah, pelbagai apa bentuk hot yang ada dan mengikut kreativiti ataupun cita rasa korang lah. Contoh aku ambil Dubai ni kan. Okay, Dubai ni yang aku buat Isra' Mi'raj kan. Macam ni aja. Okay, Ctrl T. Ramadan Karim.
Okay, jadi ini dah jadi satu wording Jawi dengan Dubai style punya hot. Jadi bila kita nak edit color, recoloring atau buat poster dan sebagainya, make sure setting Arabic tadi kita kembali kepada setting asal English lah. So kalau tak kembali kepada setting asal, bila korang nak type apa-apa, contoh sebagai numbering dan sebagainya, nanti dia akan detect Arabic lah, so agak susah. So bila dah macam ni, aku biasa akan convert kepada restart lah, supaya dia jadi macam PNG image kan. So bila dah jadi macam PNG image ni, boleh blending option ataupun double click, right click blending option ataupun double click, masukkan color yang korang hajatkan kan. Macam tu aku biasa ambil, contoh aku ambil ni kan. Okey, macam ni kan. So nampak perbezaan antara font biasa yang kita pakai kan, kira macam typical font, dan font yang kita belajar pagi ni iaitu font Jawi. So sangat simple lah, sangat simple dengan recoloring apa semua. So ini hanya able bila korang ada Adobe Photoshop CS6, ataupun bagi korang yang hanya ada CS4 portable. Kebiasaan yang bila aku duduk pinning dulu, kebanyakannya ambil daripada aku kan, CS4 portable. Satu lagi kaedah adalah pakai Microsoft Word. Microsoft Word pun boleh buat Jawi lah, tapi font dia font biasa je, agak tak silap aku. So try Microsoft Word. Lepas tu aku biasa setting landscape, dan make sure English setting tadi kembali kepada Arabic setting lah. Dan cuba type lah. Okay, type Ramadan kan. Ra, mim, dot, alif, mana alif? Nun. Okay, Ramadan. Tu select, bagi besar sikit lah dia punya font. Okay. So bila dah besar, okay, bila dah siap je font Arabic tu, kembali balik setting English supaya korang mudah nak edit sizing dan sebagainya. Contoh numbering kan, kalau dalam Arabic font dia susah nak tulis. So Ramadan. Cuma aku tak pasti sama ada hot ni boleh ubah ataupun tak macam dalam Photoshop. Aku try Contoh kita ambil lah, kita ada banyak font. Okay, boleh. So bagi korang yang tak ada CS6, hanya ada CS5 dan ke bawah, so korang boleh pakai metodnya Microsoft Word. Contoh aku ambil yang ni kan, nampak lawa sikit. Cuma lecehnya, bila korang dah macam ni, korang kena print screen design Arabic yang korang buat dalam Microsoft Word tu, dan korang kena jadikan dia as JPEG lah. So agak leceh lah, tapi kebiasaan aku buat macam ni dulu lah, bila tak ada CS6 kan. So tak ada masalah pun. So save as image, buka Photoshop. So dia akan jadi JPEG lah. Dan kita remove dia punya background. Kita select Magic Eraser Tool, tolerance biasa, sebab kalau tulisan dia kali hitam, background putih, 50 pun tak ada masalah. So dia akan delete semua.
Contoh kalau korang perasan contiguous ni kan, kalau korang ablekan dia dan bila korang delete, so bahagian putih yang belah dalam dia takkan hilang lah. So terpaksa magic crop satu-satu kan. So sangat leceh lah. Tapi kalau nak cepat, contiguous ni korang disable dan bila korang magic crop, dia akan terus delete semua yang ada color putih. So kita try pindah ke sebelah ni yang asal tadi. Dan kita resize. Kita recoloring seakan-akan sama lah. Macam yang Adobe Photoshop CC punya. So boleh katakan nampak lah dia punya dia punya mudahnya tu macam mana kan. So korang tak payah pening-pening lah buat font typical dan sebagainya kan. So boleh guna font Jawi ni biasa untuk poster hari raya, poster Ramadan, poster Isra Mi'raj kan. Lain-lain poster pun boleh pakai kan. Cuma lecehnya guna Microsoft Word ni macam ni lah, dia kena type satu-satu apa semua, lepas tu kena print screen, masuk dalam Photoshop, lepas tu kena crop, baru boleh recoloring. Berbanding dengan Photoshop CS6, korang boleh terus typing Arabic font dalam Photoshop terus. So tak payah nak crop, nak convert as JPEG dan sebagainya. So lagi mudah macam ni. So boleh try dulu lah. Aku bagi masa dalam lebih kurang 3 minit lah untuk korang try dulu. Nanti kita akan pergi ke 3D text pula. Okey, lagi 1 minit. Dan kemudian kita akan pergi ke Adobe Illustrator pula lah untuk 3D text ni. Sebab kalau untuk Photoshop ni sebagai contoh, aku ambil font Ramadan kan, aku tak sure macam mana nak 3D text ni. Boleh lah tapi macam leceh sikit lah. Okay, contoh kan, Ctrl J untuk duplicate font ni dan ambil layer yang bawah sekali. Tak kisah kita nak color apa. Okay, bagi contoh aku akan ambil color hitam lah. Okay, color hitam dan stroke bagi nampak hitam. Dan kita bagi tebalkan dalam 20 kan. Sebagai contoh 31 lah. 30. Okey. Okey, kita ambil 40 lah bagi nampak jelas sikit kan. Okey, bila dah macam ni, kalau perasan sebenarnya yang color hitam ni adalah secondary layer, yang mana bila kita bawa ni,
dia adalah separate daripada yang layer asal. Cumanya kita klik yang layer yang pertama dan kita try gerakkan ke bucu lah. So macam tu lah kaedah yang aku tahu kan untuk 3D text dalam Photoshop. So dah jadi lah 3D. Ataupun korang nak bawa ke kiri ke. Okay, dah jadi lah 3D text. Ni 3D simple lah. Okay. Sebab apa aku separatekan dua layer yang berbeza? Sebabkan contohnya kalau korang nak yang hitam ni bagi colour lain, kita bagi convert lah, bagi cepat sikit colouring kan. So kita try ambil colour merah. So 3D effect dia akan colour merah lah, ataupun colour apa yang korang nak kan. Contoh colour kuning. So colour kuning pun boleh, hijau boleh, biru boleh. So dia ikut kreativiti korang lah kat sini. Contoh kalau nak 3D effect dia putih, so background korang jangan colour putih, nanti dia takkan nampak. So ambil background yang colour, contoh colour merah. Okay, ataupun colour hijau, hijau gelap sikit. Okay. So dah nampak. Tapi tak berapa nak 3D sangat kan, sebab dia macam tak berapa real kan. But still boleh pakai lah idea untuk 3D effect dekat Photoshop ni. Sebenarnya ada kaedah 3D kalau CSS dan kat atas ni, Adobe CC, dia ada kaedah dia, cuma aku tak belajar lagi. Okay, kita boleh pergi ke Adobe Illustrator. Bagi siapa yang tak ada lagi ataupun tak install lagi Adobe Illustrator, boleh tengok dulu tutorial ni dan next time boleh pakai lah. Mana-mana yang tak faham, step mana yang tertinggal dan sebagainya, boleh komen dekat ruangan video ni dan nanti aku akan reply lah macam mana kaedah dia step by step. Okay, perluasan Adobe Illustrator. Dan bagusnya Adobe Illustrator ni dia boleh pixel by pixel ataupun kita tak nak pakai pixel kan. Contoh kita pakai sentimeter ke. Okay, contoh aku pakai pixel kan. Kita ambil 2920 dengan 1080 kan. Dan dia bila kita zoom macam mana pun dia takkan pecah lah compare dengan Photoshop. Bila kita zoom kan, kita zoom sebab dia pakai pixel, so dia akan nampak yang pecah-pecah macam ni kan, nampak grid ni. Tapi dalam Photoshop bila zoom macam mana pun dia takkan ada lah pixel by pixel. Okay, step pertama, buka file tadi, new, tak kisah size apa yang korang nak. Okay, dia nampak macam sama tool Illustrator dengan Photoshop. Cuma bagi aku kelainan dia dari segi efek lah. Ada certain masa kita boleh pakai Photoshop dan ada certain masa features dalam Photoshop tu tak ada dalam AI. Sebagai contoh crop kan. Crop dalam Photoshop ada magic crop kan, tapi dalam AI dia tak ada magic crop. Okay, contoh satu lagi yang aku nak bagi tahu. Untuk Adobe Illustrator ni kalau nak buat font Jawi macam Photoshop directly boleh, cuma dia tak boleh CSS lah. Dia kena Adobe CC dan yang paling latest lah. Adobe CC yang paling latest baru boleh directly buat font Jawi. So yang ni aku akan ajar buat font biasa je. Contoh kita ambil Corona kan. Okay, kita type Corona, lepas tu kita resize kan. Aku biasa ambil 400. Okay, bagi cepat sikit besar, saya Corona. Tapi typical font ni macam tak menarik kan untuk buat 3D effect ataupun macam nak buat logo based on text kan. So aku biasa ambil font Bon dan dia akan keluar macam ni lah. Dan untuk korang
customize font ni ikut creativity. Boleh klik pada character dan dia akan keluar ya, character panel, ataupun dekat sini. Okey, dekat open type ni. Okey, ini adalah paling basic lah. Bond regular font, character paling basic. Bila kita klik standard, dia akan ada nampak perubahan sikit kan. Tapi bila kita klik contextual ni, dia akan nampak lagi berubah. So yang mana kita nak berubah dia, kita ambil huruf C sahaja. Okey, dia boleh edit word by word lah, ataupun letter by letter kan. Okey, kita try tengok lagi lain kan. Okey, R ni macam tak sesuai kan, ada curve ni. Tapi N ni nampak macam lawa kan. So kita ambil N dengan A lah. N dengan A tadi macam menarik. Ataupun tak. Okey, kita ambil N sahaja. Okey, dia nampak ada curve tu, so nampak macam menarik sikit, macam Coca-Cola punya wording kan. Tapi kita try tengok pula stylistic. Okey, stylistic macam tak ada apa. Ataupun N ni boleh try stylistic. Okey, stylistic tak ada apa. Okey, A ni kita akan ambil stylistic. O ni, okey, O ni kita biarkan R. Okey, kalau korang perasan, R ni kita ambil untuk tilting alternate ni. Dia akan nampak betul-betul macam R. Tapi kalau kita disable, dia akan macam ni huruf apa sebenarnya kan. Huruf I pun boleh, huruf R pun boleh. So kita ambil ya. Okey, dah nampak corona kan. So bila dah macam ni, select tool dan korang select wording ni. Alternate dia sama macam konsep Photoshop. Hold button alternate untuk duplicate, faster duplicate. Sebab dalam Adobe Illustrator ni, kalau korang Ctrl J, dia tak ada duplicate pun. Dia tak macam Photoshop untuk duplicate Ctrl J kan. Tapi untuk Adobe Illustrator ni dia renyah sikit lah nak duplicate dia. So kaedah mudah dia, hold button alternate, lepas tu just tarik keluar je, dia akan keluar lah untuk second text. Dan kita type second text virus, coronavirus. Okay, kita tengok apa pilihan yang ada. Oh, nampak macam terlalu agresif. Tapi R ni nice lah, kalau ada curve ni kan. Okay, tak apa, kita hold dulu. Kita bagi tengok semua pilihan yang ada. Okay, V ni tadi kita ambil yang stylistic. Okay, kita dah nampak apa yang kita nak. Kita ambil stylistic. Lepas tu R tu kita ambil yang swatch. Okay, swatch tadi. Okay, bila dah confirm macam ni kan, nampak macam menarik. Kita select layer, setiap layer text ni, right click dan create outline. So create outline ni ibarat macam dalam Photoshop kita jadikan dia as PNG ataupun JPEG lah. Boleh mudah kata PNG lah, sebab dia tak ada background kan. So PNG sama juga macam second text, right click, create outline, dia akan jadi PNG format lah. Ataupun kita boleh contoh, kita select, right click, kita ungroupkan kan. So kita boleh gerakkan wording by wording lah untuk adjust dan sebagainya.
Dan kelebihan dalam Adobe Illustrator ni compare dengan Photoshop, just perlu Ctrl Z sahaja untuk undo multiply. So compare dengan Photoshop dia kena Ctrl Alternate Z kan untuk multiple undo, tapi untuk Illustrator Ctrl Z sahaja. So kita, sebab dia individual sekarang kan, so kita kumpulkan semua, kita right click, release compound parts, kita grouping lah, Ctrl G ni untuk group lah. Okay. So bila klik dia dah grouping, Ctrl G untuk grouping. Dan kita try letakkan wording virus ni menghampiri corona tapi dalam bentuk yang nampak menarik lah. Okay, kita try macam ni. Okay. Okay, nampak macam nice kan. Macam ni okay kan. Tapi disebabkan atas ni ada ruang kosong je, so kita ungroupkan dan kita naikkan contoh untuk U dengan S ni ke atas sikit bagi nampak menarik. Okey. So semua benda ni dia ikut kreativiti lah, ikut korang punya imaginasi kan, nak bagi nampak ruang ni penuh kan, tak ada nampak kosong sangat. So just nice macam ni. Okay. Okay, bila dah macam ni kita select all, lepas tu kita klik pada Pathfinder ataupun semua-semua ikon ni korang boleh cari dekat bahagian Windows, dan bila klik korang boleh arrange lah dekat tepi ni bagi next design mudah nak pakai kan, yang ada Pathfinder kan. So klik pada Pathfinder ni, select untuk unite. Unite ni maksud dia akan gabungkan semua ni, unite. So bila unite dia jadi satu entity lah, jadi satu entity yang lock kan. Okay, bila dah macam ni, apa yang aku belajar daripada YouTube lah, kita select pada object dan kita pilih path dan offset path. Offset path ni preview bagi nampak dia macam stroke line dalam Photoshop, dan biasa tutorial dia dalam 10 lah, contoh 10 kan, still okay lah. So yang lain ni default, just offset saja 10. Okay, kalau perasan macam lagi tebal kan, nampak macam tebal kan. So aku kebiasaan aku akan drag ke ruang yang kelabu ni supaya nampak lagi jelas lah apa benda yang kita nak buat. So bila dah macam ni, kita boleh nampak yang original text yang tadi yang kita dah gabung tu dengan dia punya stroke line dia. So kita nak pisahkan original text ni dengan stroke line, kita select ni dan kita ungroupkan, dan kita just select original text sahaja sambil tekan shift. Kalau kita select semata-mata dia akan pergi single select, tapi kita hold button shift, so dia macam control alternate lah, control A lah, dia macam control A nak select all kan. So pilih original text sahaja dan tekan drop lah ni, eyedropper ni ataupun short key I ya, untuk kita nak bagi original text ni color putih supaya dia bezakan dengan line belakang tu kan, stroke line color hitam tu. Okay, select. Okay, dah macam tu kan, kita groupingkan hanya original text yang color putih sahaja. Release compound. Okay, dia tak ada grouping kat sini. So macam yang aku kata tadi,
kaedah dia kalau tak ada grouping features, bila right click just control G sahaja. Control G nanti dia akan gabung semua sekali lah. Okay, dia dah jadi. So kalau perasan dekat tepi ni ada layer list. Kita drop down menu dan kita boleh nampak yang mana satu stroke line hitam, yang mana satu original text putih kan. So kalau perasan ada tanda biru ni, maksudnya kita tengah select yang text color putih. So dalam Illustrator ni, kelainan dia bila kita select layer sahaja, dia takkan select pada layer yang kita nak tu sebenarnya. Kita kena select dekat belah tepi ni sekali. Okay. So dia akan choose stroke line hitam belakang tu. Kebiasaannya aku nak mudah untuk groupingkan stroke line yang dah terpisah tu, aku hiddenkan dulu yang putih. Aku select all. Lepas tu Ctrl G. So bila Ctrl G dia dah combine semua. So kita show balik original text tadi. So dah jadi macam ni. Okay. So untuk 3D effects, kita nak mula dah 3D effects. Kita bawa semula ke sini bagi nampak sikit. Okay. Kita boleh select stroke line punya layer. Okay, bila dah select ni, make sure korang sekejap aku tak ingat. Ctrl C untuk copy. Ctrl C untuk copy, ataupun korang boleh pergi ke mana? Okay, dekat edit ni korang copy. Lepas tu paste dia. Ni ada shortkey semua kan. Korang boleh hafal lah dia punya shortkey ni. Aku biasa hafal lah untuk back. Pilih paste in back, Ctrl B. Okay. Lepas tu make sure sekarang kalau kita offkan yang original text. Okay, sekarang layer hitam ni dah ada dua sebab kita dah duplicate tadi kan. Dan korang select layer yang paling bawah sekali dan pakai arrow button. Yang arrow button tu kan. So bawakan layer yang bawah tu keluar daripada layer yang first. So bagi nampak macam ni kan. Bagi nampak macam shadow sikit kan. Okay, contoh kan. Macam ni kan. So kalau macam ni dah nampak kita punya 3D effect tu akan rupa macam ni kan. Tapi belum habis lagi lah. So make sure select dua-dua ni. Okay, untuk select dua-dua korang kena hold button shift. Jangan lepas tu select yang second layer. Baru dia akan select yang dua-dua layer belakang tu lah. Okay, bila dah select dua-dua layer ni, korang pergi dekat object. Pergi dekat blend. Korang tekan make. Okay, bila make, okay, dia akan nampak. Dia akan nampak dah. Ada timbul lagi satu layer kan. Tapi sebenarnya dia boleh dikategorikan satu entity lah sebab yang dua layer separate tadi dah gabung. Kira blend lah. Blend tu maksud dia macam mix lah. Okay, bila dah select blend ni tadi, klik object, klik blend option. Okay, untuk preview kan bagi nampak apa perubahan yang berlaku. Okay, spacing ni tukar kepada specified step. Okay, bila korang perasan specified step ni, korang naikkan dia punya value kan. Okay, dekat area ni dia dah nampak macam duplicate, macam multiple duplicate kan. So aku biasa nak bagi dia betul-betul smooth, nampak macam 3D punya effect. Aku terus letak 50 lah. Senang fikir kan, 50 terus.
OK. Lepas tu korang select object, expand. OK, bila korang expand kan, akan perasan, OK, semua yang line-line biru ni kan, nampak garis-garis biru ni, dia adalah layer-layer hitam yang multiple lah. So macam mana kita nak combine dia jadi satu entity, kita guna kaedah yang sama. Tekan pada pathfinder, lepas tu unite. So bila unite, okay, dah jadi 3D effect satu entity. So macam ni lah basic untuk 3D effect. Tapi nak bagi nampak lagi real 3D effect dengan colouring yang agak cun, so korang select pada original text layer ni. Kaedah yang sama, edit, copy, edit, paste in back. Ok, yang ni korang just bawa, tak perlu macam tadi yang jauh kan, just bawa jarak yang tak berapa jauh, just nampak macam beza sikit. Ok, dekat color bawah ni, penjuru kiri ni kan, sama macam Photoshop. Bila korang nak colouring balik layer yang tadi yang kita keluarkan tu, double click, just kita pilih lah colour yang kita nak kan. Sebagai contoh, kita pilih lemon green kan. Ok, lemon green. Ok, dah nampak lah efek dia. Tapi nampak macam tak berapa kontras sangat kan antara layer putih dengan layer lemon green ni. So kita select layer putih ni, dan korang pergi ke stroke, ataupun kalau feature stroke ni tak ada, korang boleh cari kat window. Stroke, ok, ada ni stroke and control F10 ni. So korang select stroke ni dan boleh simpan feature tu dekat tepi ni lah, mudah untuk akan datang. So korang tebalkan dia punya stroke ni dalam 8 lah, 8 is ok kan. Tapi dia punya cap ni korang bagi edit semua, bagi edit lawa sikit. Aku biasa ambil corner ni bagi bulat lah. Dan dia punya stroke ni bagi bahagian luar, bagi dalam, bahagian luar sahaja kan. Okay, bahagian luar saja. So dah nampak lah 3D effect yang biasa aku buat, yang selalu aku tunjuk dekat media sosial kan. So ni salah satu kaedah lah, mudah untuk 3D. Okay, dah macam ni kan, korang tak nak bagi apa, semua layer-layer ni lari, nak jadikan dia satu entity, select all. Tapi jangan guna kaedah tadi pathfinder, sebab kalau korang klik pathfinder, dia ada 3 color yang berbeza, dia akan jadi satu color je, jadi complicated lah. So korang just control G sahaja untuk combine kan. So bila dah macam ni, boleh lah minimize dan sebagainya. Okay. Ataupun cara mudah lain, korang, aku back ya. Okay, select all, ataupun pergi dekat object, korang expand appearance ni. So dia akan jadi, still akan jadi, still terpisah, still kena control group juga, control G. Okay, ini satu contoh lah untuk 3D effect. Dan macam mana pula kalau nak buat Jawi yang font 3D effect. So dalam kaedah ni bagi aku lah, sebab aku tak ada Illustrator CC yang boleh terus directly font Jawi kat sini. So aku ambil yang Jawi yang kita buat tadi dekat Photoshop kan. Okay, aku delete dulu yang mana tak berkaitan. Okay, kita off ni. Okay, kita save as, tak asal save apa, JPEG ke PNG. So aku ambil PNG kan.
dan buka dekat file Illustrator apa yang kita save tadi, PNG tadi. Okay, contoh ni kan. Okay, mana-mana JPEG ataupun file PNG yang buka dalam Illustrator, dia still akan nampak macam Photoshop kan. Still akan nampak pecah-pecah. So korang nak bagi smoothkan benda ni, korang tracing image lah. Dia auto trace. Aku biasa high fidelity ni kira macam accuracy dia tinggi lah. High fidelity kan. Okay, so nampak smooth lah. Nampak smooth. Nampak cun kan. So zoom, macam aku kata tadi, Illustrator ni kalau zoom macam mana pun dia takkan nampak pixel yang grid line tu kan. So dah jadi satu vektor lah. Istilah dia bila lepas tracing ni dia panggil vektor lah. So kita expand kan, dan dia boleh katakan dalam group lah. Okay, ni dah keluar daripada group. Dan kalau kita bawa dekat ruang kelabu kan, kita akan nampak dia ada background. Automatic mana-mana file PNG sekalipun kan, asalnya tak ada background, bila masuk Illustrator kita tracing untuk jadikan vektor, dia akan automatic ada background putih. So kita klik je, kita right click, expand jap. Okay, kita right click, kita ungroup kan. So bila ungroup ni maksudnya background putih ni dah jadi single lah, single layer, dan kita boleh delete lah. Kita delete je. Okay, yang dalam putih dalam ni pun kita boleh delete. Okay, kalau bila korang perasan kan, bila delete dia jadi solid kan. Ni pun delete jadi solid kan. So macam mana nak buat? Korang select je font ni kan, meme.alif ni, dan korang hold button shift sambil select layer putih sekali, dan dekat ikon belah kiri korang cari shape builder tool ataupun shortkey dia shift M. So nak cepat shift M lah. Okay, shift M. Jadi dia sekarang dalam mode editing lah. Okay, kalau perasan dekat cursor mouse tu dia tambah kan. Tambah tu maksud dia, aku bagi contoh tambah. Dia akan jadi satu entiti yang berbeza lah. Satu entiti yang berbeza. Tapi dekat ruangan ni ibarat macam dah terpotong kan. Okay, macam mana nak buat untuk meme pula? Still select untuk layer yang ni, dan hold button shift, select layer putih, shape builder tool ataupun shift M. Okay, tadi kita buat tambah kan, dia akan muncul satu separate layer yang baru. Kalau korang hold button alternate, dia akan jadi tolak. Kalau lepas dia tambah, hold button alternate jadi tolak. Okay, tolak ni apa? Bila klik pada putih, dia takkan jadi macam yang dot tadi kan, ada layer yang baru kan. Tapi dia terus hilang sebab kita nak meme saja kan. So ibarat dia yang dot tadi, kalau kita tolak, kita shape builder tool ni kita tolak pun tak ada masalah. So yang ni pun boleh buang, kita tak nak kan. Okay. So, bila dah macam ni, kita Ctrl J untuk groupkan semua. So dah jadilah font Jawi dalam Illustrator. Okay, dan font ni, font Jawi ni, kita nak guna kaedah yang sama untuk 3D tadi kan. Sama juga. Kita klik font ni ataupun layer ni, dan step yang sama, kita tekan object, path, lepas tu offset path. Okay, preview kan, nak bagi nampak kan macam mana beza dia.
Okay, still sama offset 10 ataupun korang nak naikkan pun tak ada masalah. Untuk 15 kan. Okay, 15. Okay. Okay, bila okay, macam yang aku kata tadi kan, dia punya stroke layer dengan text layer ni gabung jadi satu. Kita ungroupkan dia. Kita just select yang original text layer sahaja. Kalau tak nak pening kan, kita control G awal-awal kan untuk groupkan. Lepas tu eyedropper ataupun dia punya shortkey dia I, kita pilih color putih juga. Sebenarnya color lain pun tak ada masalah. Contoh aku nak ambil color kuning kan. Okay, color kuning kan. Okay, sebabkan kita dah ada layer yang first tadi dengan yang Ramadan layer ni, so kita tak nak bagi pening, kita delete dulu yang ni kan, tak ada masalah kan. Okay, kalau perasan belah tepi ni, okay, kita off dulu yang layer original. Kita select all ni supaya dia jadikan satu layer. Control, dia boleh guna dua kaedah atau Pathfinder Unite ataupun Control G. Control G pun boleh. So dia sekarang ada layer kuning dengan stroke line hitam sahaja. So kita select yang stroke line hitam ni, select belah tepi ni. Lepas tu kita copy, kita paste in back ataupun Control B. Lepas tu kita reposition balik bagi nampak dia 3D kan. Kita macam 3D sikit kan. Okay, nampak tebal sikit 3D dia. Okay, sekarang kita dah ada dua layer yang separate layer hitam yang separate, ada dua. Kita select, hold button shift, kita select dua-dua layer hitam tu. Lepas tu kita tekan object, blend, make. Okay, bila make dia akan blend jadi satu entity dan kalau perasan dia ada macam tambah layer baru sedangkan dia dikira satu entity. So tekan balik object, blend option, make sure preview bagi nampak apa perubahan yang kita buat kan. Okay, spacing ni sama juga macam tadi, specified step. Aku kalau tak nak pening terus 50 nampak dia punya perubahan dia kan. Okay, dan jangan lepas, still hold lagi layer hitam tu. Object, kita expandkan dulu. Okay, so kalau perasan dia ada nampak banyak layer sedangkan dia satu entity. Dan kita gunakan Pathfinder ni, kita gunakan Unite. So bila Unite, dia dah jadi satu entity. Okay, kalau ada macam ni, so dah jadilah efek 3D effect untuk font Jawi. Cuma leceh sikit dia kena buat Jawi dalam Microsoft Word ataupun Jawi dalam Photoshop. Lepas tu save as PNG ke JPEG ke. Lepas tu kena tracing dalam Illustrator. Lepas tu kena bawa macam ni, guna kaedah yang untuk 3D effect tu. Okay, contoh kita bagi efek yang color kuning kan, sama juga, edit, copy, lepas tu kita paste in back, kita bagi jarak sikit. Okay, macam ni. Kita ubah color dia kepada color macam coklat kuning tapi dark yellow kan. Okay, nampak efek dia kan. Okay, dah nampak efek dia. Macam tak berapa nampak sangat kan. Benda ni dia ikut kreativiti korang nak guna color apa kan. Contoh aku guna color ni kan. Tak berapa nampak sangat. Okay, kalau korang perasan kan, kenapa korang pilih color yang cerah tapi bila display color dia tak cerah? Disebabkan dekat setting korang ni,
dokumen color mode. Okay, dia ada CMYK ataupun RGB color. So kalau nak betul-betul color apa yang kita pilih tu, kita kena RGB color. Bila RGB color baru, kalau hijau cerah, dia akan display color cerah. Kalau hijau gelap, dia akan display gelap. Dia akan jadi macam ni. So macam kuning ni pun tadi tak berapa cerah kan. Okay, konsep yang sama. Select yang color kuning depan sekali. Kita select yang stroke features. Bagi up sikit. Biasa 8 lah. Aku naik 8 terus kan. Bagi senang kan. Malah fikir 8. Lepas tu corner dia bagi round. Dan stroke dia bagi dekat belah luar lah. Okay, belah luar. So dah jadi lah 3D effect untuk Jawi lah, font Jawi kan. So untuk step Illustrator ni dia macam banyak sikit kan. Aku pun dalam 5-6 kali lah practice hafal dia punya step dekat YouTube. Lepas tu practice bila dah practice nanti automatic dia akan ingat lah. So boleh guna untuk, dia bukan sahaja untuk teks, gambar pun boleh 3D. Contoh kalau macam gambar yang PNG kan, logo dan sebagainya, kalau kita nak buat efek 3D, guna kaedah yang sama juga. Expand experience dan Ctrl G lah. Okay. Satu lagi yang terakhir, bila korang dah siap design Illustrator ni, korang save. Option yang dia bagi hanyalah dalam format AI ataupun PDF. Dan kalau format PDF ni, mana-mana software pun dia akan ada format PDF. Contoh aku ambil AI lah, format asal dia kan. So macam mana nak save JPEG kan? Dengan save JPEG tu korang boleh display dekat media sosial dan sebagainya. Sebab kalau format AI korang share dekat media sosial, dia takkan keluar gambar macam ni lah. So yang leceh dia, kebiasaan yang aku buat lah, pergi kat Photoshop, kita buka balik file AI yang kita save tadi, dan dia akan keluar as PNG lah, ataupun istilah sebenarnya vektor lah. So okay, ini adalah PNG. So dekat sini lah baru korang boleh save as JPEG ke PNG dan sebagainya untuk display dekat media sosial lah. Contoh untuk Instagram kan. Okay, untuk Instagram. Kalau korang perasan tadi kan, kita gunakan pixel AI ni 1920 darab 1080 kan, kira macam size full HD. So bila masuk Photoshop, size dia sangat besar. So boleh kurangkan lah persen dia, contoh macam 50% lah, supaya dia tak terlalu besar. Kita resizekan. Dan Ramadan. Okay, canvas ni kita tukar contohlah pixel. Okay, besar sangat pixel yang kita ambil 2000. Okay, just nice lah untuk share dalam Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain. Tambah sikit background. Kita ambil background putih. Dan kebiasaannya background ni aku nak bagi nampak, tak nak nampak klise sangat kan. So kita blending option, double click dan pilih pattern overlay lah. Ni gradient overlay, ni color overlay, color solid. Gradient overlay, multiple color, dan pattern overlay. Select pattern overlay. Dan aku biasanya akan pilih yang ni lah, watercolor ni kan. Okay, watercolor. Bila besarkan dia punya scale, dia akan nampak macam sandpaper effect kan. So dah nampak kan. So kita resizekan ikut size 2000 x 2000 pixel. Okay, macam mana? Yang ni semua tahu lah.
macam mana nak bagi centerkan Ramadan ni dekat tengah-tengah kan. Sama ada boleh pakai kaedah yang lock ni pun, Control T, lepas tu bagi center, ataupun korang select, korang hold button control, select dua-dua ni, dan dalam mode ni lah, mode select ni. Dan kalau perasan dekat atas ni dia ada align vertical center, top edge dengan bottom. Kalau nak tahu try satu-satu lah. Contoh aku try ambil ni. So dia akan center atas. Yang ni dia akan center bawah, yang ni dia akan center tengah. Kalau yang ni dia akan center kiri. Yang ni dia akan center kanan. Yang ni dia akan center tengah. So dia akan betul-betul tengah. So kalau nak center betul-betul tengah, ambil yang middle ni, vertical, lepas tu dengan horizontal. Kalau tak percaya, tak berapa nak tengah sangat, tapi boleh lah. So bila dah macam ni, bolehlah korang show off dekat kawan-kawan kan, apa yang korang dah buat hari ni kan, design dan contoh kan. So dah siap lah. Dua tutorial kita pagi ni, jauhi teks dengan 3D effect, dan gabungan kedua-dua tersebut terhasil lah 3D effect of jauhi teks. Jadi untuk next tutorial mungkin korang boleh request ataupun aku yang suggest nak tunjuk apa lagi kan untuk design tutorial ni. So buat masa ni yang ni je lah yang aku dapat tunjukkan lah, sebab yang ni je pun yang aku tahu kan. So untuk yang ilmu-ilmu lain tu, kalau tak tahu boleh tengok YouTube terus lah. YouTube memang adalah satu resource lah untuk belajar pelbagai skill lah. Lagi-lagi musim PKP ni kan, dah hampir 2 bulan lebih PKP. So YouTube tu jadikan satu sumber ilmu lah yang bermanfaat. Terpulang kat kita lah nak guna untuk benda yang tak elok ataupun benda yang bermanfaat. Jadi wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.